So malam ni kita nak ceritakan tentang Allahyarham Tuan Guru Ustaz Fadil Noor yang merupakan Presiden PAS yang ambil alih pemerintahan tahun 89 tapi tamat dalam tahun 2002 pada peristiwa kematian beliau, yang mana bagi saya Allahyarham Tuan Guru Ustaz Fadil Noor merupakan satu impak yang sangat besar kepada Parti Islam se-Malaysia, yang juga merupakan satu tokoh yang cukup, bagi saya lah, saya secara peribadi saya sangat mengidolakan beliau sebagai satu tokoh ummah yang cukup agung, yang digeruni oleh lawan dan dihormati oleh lawan, dan juga sangat disayangi dan disegani oleh kawan. Kalau kita dapat menonton siri-siri ceramah beliau, tak banyak pun kat YouTube, tapi ada di antaranya kemudian perdebatan beliau di parlimen, kita dapat lihat ketika itu orang yang duduk dalam seat kerajaan duduk dan mendengar apa yang dia katakan dan tidak menyampuk, tidak ho-ho-ho, tidak bising, kerana beliau ini dihormati oleh lawan dan kawan. Saya nak pilih secara keseluruhan cerita. Sedikit saya nak memetik tentang biografi Allahyarham Tuan Guru Ustaz Fadil Noor. Kemudian kebanyakan di antaranya 75% daripada perbincangan ini ada berkaitan dengan sejarah PAS, Parti Islam se-Malaysia. Perlu saya sebut di sini sebagai disclaimer sebelum kita memulakan dengan lebih dalam dan serius. Saya berharap perbincangan dan wacana kita pada malam ini tidaklah kita ini menggunakan bahasa yang kasar. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak perlu menunding dan menghina sesiapa. Yang kedua. Yang ketiga, kalau mereka itu tokoh-tokoh yang telah pergi, kalau ada sejarah mereka itu ada yang positif, ada yang kita lihat agak sikit negatif, tak perlu kita untuk menghina mereka kerana perjuangan mereka telah selesai. Okay. Kita hari ini sekadar pada malam ini sekadar menjadi orang kata penyambung lidah perjuangan, pencerita sejarah. Bagi orang PAS dalam ini, tidak perlu untuk kita mendabik mengatakan okey cantik aku PAS, kita cerita pasal PAS pada malam ni. Tak perlu, sebab mungkin ada 1, 2, 3 ruang kita akan kritik PAS. Bagi orang UMNO malam ni, kalau dia rasa tekanan, macam kata kat UMNO aku tak puas hati, tidak bermaksud demikian. Saya bukan parti PAS, saya bukan parti UMNO, saya bukan parti apa-apa pun. Tapi saya mendaftar UMNO dulu, tapi kena buang lah kot. Kena paksa daftar umur 19. Baik, tapi tak apa. Saya tidak memusuhi mana-mana parti. Ramai kawan dalam PAS, ramai kawan dalam UMNO, dan ramai kawan dalam PKR, dalam Amanah, hatta di AP ada kawan, MCA. Seorang member saya MCA. So, kita profesional. Kita harap demikian. Kalau ada 1, 2, 3 orang yang bumam tu, saya tak gamak nak blok lah. Tapi saya harap kita behave lah. Sebab ini wacana ilmiah, meskipun dia santai, kita berbincang tentang benda-benda sejarah dan ilmiah. Saya cuba untuk duduk dalam paksi yang paling tengah, yang tidak condong kepada mana-mana arah. Tidak menyokong PAS, tidak merendahkan PAS, tidak menghina PAS, tidak menaksubi PAS. Kita fikir kita duduk di tengah-tengah. Baik, boleh, clear, cantik. Saya nak mula lah. Baik. Tuan-tuan, saya nak sebut tentang Tuan Guru Ustaz Fadil Noor. Beliau merupakan satu orang tokoh kelahiran Kedah. Sejarah perjuangan Ustaz Fadil Noor. Ustaz Fadil Noor ini, dia sejarah perjuangan asal beliau ialah beliau mendapat pendidikan dekat Universiti Al-Azhar. Beliau menikah dengan sepupu beliau sendiri. Dia tinggal dengan Tok Wan masa zaman muda-muda kecil-kecil. Ustaz Fadil Noor tinggal dengan Tok Wan. So ramai sepupu-sepupu. So dia membesar dalam keadaan ramai yang bayar-bayar beliau. So banyak sepupu-sepupu, bahkan salah seorang di antara sepupu tersebut kahwin dengan Allahyarham. Dan dalam fasa itu telah membentuk sifat kepemimpinan yang ada pada Tuan Guru Ustaz Fadil Noor. Okay. Jadi Ustaz Fadil Noor bila menyambung pengajaran ke Al-Azhar, pulang ke tanah air, ketika itu beliau terlibat dalam PAS, tetapi tidak secara direct membantu dalam PAS. Dan dalam era itu memang ramai cendekiawan yang balik daripada Timur Tengah khususnya, banyak yang membantu perjuangan PAS dekat itu. So demikian tuan-tuan yang berlaku. Maka Ustaz Fadil Noor dalam era itu beliau ditawarkan menjadi pensyarah dekat UTM. Tapi bukan UTM di Skudai. Dalam era itu UTM terletak di Kuala Lumpur ataupun kampus di Kuala Lumpur. So Ustaz Fadil Noor antara tenaga pengajar yang menjadi pensyarah di UTM. Dalam masa yang sama beliau bekerja untuk PAS, tetapi bukan secara direct kerana beliau juga merupakan seorang penjawat awam. Ustaz Fadil Noor memiliki ramai anak. Saya tak ingat berapa ramai. Tapi sudah tentunya yang paling saya idolakan, yang paling saya hormati, yang paling saya sayangi dan sanjungi ialah anak beliau yang kita gelar sebagai Al-Fadhil Ustaz Fawaz Fadil.
Ustaz Fawaz merupakan anak Ustaz Fadil Nur yang merupakan satu orang tokoh ilmuwan yang cukup hebat di Malaysia, keluaran Azhar dan Darul Ifta yang mahir dalam kemahiran fiqh dan usul fiqh. Tentang kemahiran hukum, memang kita salute kepada kepada Al-Fadhil Ustaz Fawaz Fazil. Selain daripada itu, Ustaz Fadil Nur juga ada anak yang lain yang menjadi lawyer, yang bernama Aiman. Ada seorang lagi yang bernama yang jadi YB tu, Fahmi. Okay. Kemudian ada anak yang lain yang di bawah yang saya kenal ada antaranya Puan Munah Izzah. Puan Munah Izzah ni tokoh orang kata tokoh kewanitaan lah, tentang wanita muslimah yang pandai menjaga penampilan diri ni. Puan Munah Izzah ni adalah tokoh yang membuka konsultan di dalam penjagaan imej wanita muslimah korporat ini. Puan Munah Izzah ada sejarah dengan Nurul Izzah, iaitu anak anak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. So dia ada sedikit orang kata hubungan di situ di antara Munah Izzah anak Ustaz Fadil Nur dan Nurul Izzah anak Datuk Seri Anwar Ibrahim. So kerana Ustaz Fadil Nur dan Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan sahabat yang sangat karib pada zaman muda mereka. Bila mana Ustaz Fadil Nur bila mana Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Presiden ABIM ketika itu, Ustaz Fadil Nur menjadi dokongan beliau. Kemudian pada era pada era Anwar Ibrahim masuk ke ISA, kemudian Anwar Ibrahim masuk ke dalam UMNO. Itu merupakan satu zaman. Faiz Fadil, terima kasih, bukan Fahmi. Fahmi Fadil seorang lagi, UMC Malaya tu. Fahmi Zainal. Ni Faiz Fadil. Yang lawyer tu kan. Baik, terima kasih. Syafni Syaibun. Okay. Mereka ada hubungan yang sangat rapat. Saya kita akan contohkan masa zaman reformasi tahun 97 tu apa berlaku. Itu. Okay. Okay. Jadi Ustaz Fawaz memang saya Ustaz Fawaz memang tak kenal saya lah. Tapi saya sangat meminati beliau. Saya pernah sebut sebelum ni, masa saya isi borang posting dulu, selepas saya tamat pengajian di UAE, nak isi borang posting nak masuk sekolah tu, saya isi Selangor nombor 1. Kerana saya nak duduk dekat dengan Ustaz Fawaz. Masa tu lah nombor 2 saya isi Pulau Pinang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan saya dapat Pulau Pinang. Alhamdulillah lah, saya boleh berbakti pada mak ayah di rumah. Ustaz Fadil Nur, okay, tokoh yang hebat. Saya nak cerita sedikit sebanyak sebagai gambaran. Semasa berkhidmat di dalam PAS, satu ketika itu Ustaz Fadil Nur tak dapat menumpukan perhatian yang sangat penuh kepada PAS kerana beliau terikat sebagai seorang penjawat awam yang menjadi pensyarah di UiTM. Namun zaman itu tuan-tuan, para pensyarah boleh terlibat dalam parti politik pembangkang, tidak ada masalah. Tapi tak terlalu menonjol. Dia macam tu. Tak terlalu menonjol. Tak boleh sampai menonjol sangat. Tetapi boleh terlibat. Tidak ada masalah. Tapi dalam era Datuk Seri, dalam era Dr. Mahathir Mohamad, zaman itu tak boleh. Bukan kata terlibat. Kalau pergi duduk join dengar ceramah pun masalah masa tu. Saya masih ingat satu ketika zaman saya tingkatan 2, tingkatan 3, bukan. Darjah 5, darjah 6, orang ceritakan kalau ada cikgu pergi duduk dengar ceramah apa, boleh sakit. Dan ambil ke mak, kena tukar. Kan? Tapi zaman yang awal yang saya cerita ni tak berlaku macam tu. Boleh terlibat tetapi tak terlalu dahsyat keterlibatan itu. Tetapi kalau terlibat, tak ada satu undang-undang yang boleh ambil tindakan. Tidak ada masa tu. So ramai tokoh-tokoh akademik yang terlibat dalam PAS. Kalau saya boleh sebutkan nama, antaranya Ustaz Fadil Nur, antaranya Allahyarham Datuk Dr. Harondin, antaranya Tuan Ibrahim Tuan Man. Ini antara tokoh yang terlibat dalam jawatan awam, menjadi pensyarah dan juga mereka terlibat dalam PAS. Antara yang lain adalah seperti mana Ustaz Nakai, kemudian Ustaz Taib Azamudin, saya tak ingat dia masuk tahun bila. Tetapi ini antara yang awal. Baik. Berlaku satu peristiwa ni sebagai secara ringkas. Pasal lagi saya nak cerita pasal PAS secara detail. Ini tentang Ustaz Fadil Nur, saya nak sedikit secara ringkas. Antara watak yang hebat yang ada pada Ustaz Fadil Nur ni, yang dirakamkan oleh Allahyarham Subki Latif, Pak Subki Latif, wartawan lama dalam Harakah, menceritakan Ustaz Fadil ni ada satu sifat. Sifat ni dia kata agak negatif lah. Tapi tetapi para sahabat para penyokong, para sahabat ni tak pernah rasa tersinggung dengan sifat tersebut. Iaitu Ustaz Fadil Nur ni dia lambat sikit. Dia lambat bersiap. Dia kalau dia berjanji ke 8, 8.30 baru sampai. Macam tu. Jangan ambil daripada sudut negatif lah. Kita ambil sudut positif saya nak cerita ni. Okey. Ini Ustaz Subki Latif cerita dalam buku beliau lah. Okey.
Selalunya macam itulah kalau ada perhimpunan ke, muktamar ke, mesti kita akan tunggu Ustaz Fadil ni lama. Kadang-kadang dia kata kami kadang-kadang sampai jadi malu. Pernah ada satu pertemuan antara pimpinan PAS dengan pimpinan Gerakan Islam di Indonesia ketika itu. Pak Nasir antara yang terlibat ketika itu. Pak Nasir satu orang tokoh yang besar di Indonesia. Sampai Ustaz Suki Latif kata kami sampai kena tunggu. Kami sampai kena tunggu. Ustaz Fatino tak turun lagi. Delegasi Indonesia dah sampai. Jadi kami nak kena nak kena layan delegasi Indonesia ni lama. Sementara Ustaz Fatino nak turun. Dan antara benda yang lawak Ustaz Suki Latif cerita pernah satu ketika masa tahun saya tak ingat. Saya baca buku tu lama dah. Tapi buku tu masih ada di bawah. Tahun Ustaz Fatino nak pergi haji. Masa tu Ustaz Fatino Allahyarham nak pergi haji. Masa tu kan dia pun berkampung di Kelana Jaya. Di Tabung Haji, Kelana Jaya, komplek Tabung Haji. So kena berhimpun awal, kemudian akan tutup, kemudian bergerak pergi ke airport dan kapal terbang akan melepas. Ustaz Fatino tak sampai-sampai. Tak sampai-sampai. Tunggu sejam tak sampai, tunggu 2 jam tak sampai. Orang ni rakyat ataupun para penyokong Parti Islam Malaysia ni dah sampai ramai-ramai dah ni, penuh nak hantar Presiden nak pergi Mekah. Bahkan Ustaz Suki Latif cerita, pilot pun duk tunggu pasal tak sabar nak rasa nak cium tangan Tuan Guru. Bahkan ada 2-3 orang menteri dalam kalangan orang UMNO pun juga main tunggu nak ucap selamat tinggal kepada Ustaz Fatino nak pergi ke Mekah. Ramai duk tunggu ni, semangat. Dia kata ketika tu dia tengok keterujaan rakyat Malaysia nak jumpa dengan arwah Ustaz Fatino ni. Ustaz Suki Latif telefon, masa tu telefon Abang Ipang Ustaz Fatino tanya kat mana. Dia kata biasalah hampa kenal lah Ustaz Fatino macam mana. Tak apa. Kemudian pagar dah tutup dah. Sampai Tabung Haji kita habis. No, tak ada dah. So maka kata Ustaz Suki Latif, habislah Tuan Guru tak boleh pergi Mekah kali ni, habislah. Kemudian tak duk sampailah rombongan Ustaz Fatino. Bila sampai kata Ustaz Suki Latif, masa dia sampai tu kok lah dia nak turun, nak buat kalut, nak ambil beg. Dah dia relax, buat steady, jalan, angkat tangan kat orang, salam, sembang dengan orang, semua relax. Pilot pula turun pergi sambut, cium tangan, kaki tangan emas juga, salam dia, pergi buat special khas untuk Allahyarham ni, scan bag semua tu. Jadi ada satu style dekat situ dah. Saya ingat satu Ustaz Suki Latif cerita dalam buku dia, driver Ustaz Fatino pernah cerita, pernah satu ketika tu nak turun pergi perasiman majlis PAS, lambat. Masa tu dah lambat dah. Ustaz Fatino turun-turun kereta, masuk dalam kereta. Masa tu majlis dah berjalan dah. Kali ikut pukul 8 start. Dan dah 8.30 Ustaz Fatino baru turun, baru naik kereta. Tu Ustaz Fatino kata dekat driver dia, Ana lambat dah ni. Tapi Ana tak makan ni. Jom kita pergi kena roti canai dulu. Pergi kena roti canai dulu. Jangan ambil side negatif. Saya nak twist kat mana. Okay. Kemudian tuan-tuan, itu sifat dia. Hang siapa pun, hang menteri ke, hang perdana menteri ke, aku tak peduli. Aku presiden. Dalam agama kita, memang dalam fiqh kita belajar tuan-tuan tahu. Untuk seorang khatib itu dia digalakkan main lambat. Sebagai seorang ketua, sebagai imam, sebagai khatib, dia memang kena main lambat. Bukan sembahyang raya lah. Okey. Sembahyang raya lah. Dan sembahyang lain bukan sembahyang Jumaat, bukan sembahyang Jumaat lah. Sebab nak bagi nampak pride dia tu. Nak nampak pride dia bila dia turun sebagai satu orang imam, satu orang khatib, macam tu. Okey. Ketua lah. Tapi kata Ustaz Suki Latif, satu ya, itu dalam benda-benda yang melibatkan beliau sebagai presiden. Tetapi benda-benda yang melibatkan beliau sebagai klien, iaitu temu janji beliau dengan doktor di pusat universiti Malaya, dan juga saya tak ingat di mana. Tapi temu janji beliau dengan doktor, beliau tidak pernah lewat walaupun 1 minit. Sebab dia sebagai klien, dia bukan sebagai big boss. So beliau sangat menghormati masa orang. Bila mana beliau itu sebagai orang yang kedua ataupun yang sebagai klien, yang meminta khidmat orang. So ketika itu beliau sangat pancul. Kata Ustaz Suki Latif tak pernah lewat walaupun seminit. Walaupun sifat dia agak suka lewat, tetapi bila datang kepada bab yang beliau itu sebagai seorang klien ataupun sebagai seorang yang bukan presiden, so beliau sangat orang kata apa ni, pancul. Itu yang menariknya. Sebab tu saya sebutkan tadi, bagi side fiqh, memang kita melihat dianjurkan imam itu kena lambat sikit. Okey, memang tuan-tuan tanya ustaz-ustaz fiqh. Kita mengaji dalam kitab Imam Makmum menyebutkan tentang digalakkan imam itu lambat. Tapi dia datang dengan pride.
dengan nampak dengan jubah dia, dengan gaya, dengan tanjak dia, biar orang semua tengok syiar itu. So saya melihat mungkin itu kiasan kepada pemikiran Ustaz Fatih Nur. Tetapi dia memang steady lah Allahyarham ni. Antara kegemaran beliau adalah durian. Dia memang sangat tak boleh elak durian. Walaupun dia Allahyarham dia kecil mana. Okey, saya nak cerita lagi. Semasa satu ketika itu Ustaz Fatih Nur pernah digantung ataupun dibuang daripada UTM sebab keterlibatan beliau secara aktif dalam PAS masa tu. So dia dibuang daripada UTM. Berbeza dengan pensyarah-pensyarah yang lain dalam PAS yang tak dibuang. So beliau dibuang. Semasa dibuang itu, ini menarik ceritanya tau. Semasa beliau dibuang, beliau kehilangan sumber pendapatan. Masa tu kehidupan beliau sangat susah sampai tahap Ustaz Fatih Nur terpaksa menjual kain plekat. Ini faktanya. Beliau masa tu belum menjadi presiden, terpaksa menjual kain plekat. Pergi ceramah-ceramah, jual kain plekat, dan tak pernah dalam ceramah beliau, kata Ustaz Sukiratif, tak pernah sekali pun dalam ceramah beliau, sejam setengah ceramah, tak pernah sekali pun beliau sebutkan tentang kain plekat yang beliau jual. Habis ceramah, bila nak keluar, barulah buka bonet kereta, tengoklah siapa nak beli kain plekat daripada beliau. Ambil dulu, banyak kemudian tak apa. Begitulah Ustaz Fatih Nur sangat menjaga disiplin di dalam menyampaikan ceramah. Kemudian dalam era itu PAS, Parti Islam Malaysia, menawarkan kepada Ustaz Fatih Nur untuk kerja dengan PAS secara full time. PAS cuba bantu. Ini sifat yang baik daripada parti PAS. Mereka sangat meraihkan jemaah mereka ketika itu. Sangat meraihkan. Okay. Sebab tu keakraban dari dalam PAS pada era itu cukup-cukup. Orang kata apa hebat lah. Saya membesar dalam PAS. Saya merasainya. Keagrapan, ukhuwah, kasih sayang semua jemaah dalam PAS itu sangat kuat. So ketika itu PAS mengambil satu inisiatif untuk bantu Ustaz Fatih Nur dengan melantik Ustaz Fatih Nur untuk bekerja terus secara full time di dalam pejabat PAS. Saya tak pasti masa tu di Jalan Raja Lut ataupun sebagainya. Tapi masa tu Ustaz Fatih Nur berkhidmat dalam PAS. So sebagai satu orang yang full time dalam PAS masa tu, so Ustaz Fatih Nur ada banyak sangat masa dalam pentas politik. So beliau dapat turun berceramah, orang-orang PAS dapat kenali beliau, apatah lagi dengan perwatakan beliau yang sangat hebat, yang sangat lembut, yang sangat mesra dengan orang. So menyebabkan ramai orang sangat meminati Ustaz Fatih Nur. Dan lagi saya akan cerita pada fasa itu ada krisis ke dalam PAS. PAS ada krisis dalam tahun 78 sampai tahun 82. 4 tahun zaman tu zaman perpecahan PAS. Saya akan cerita zaman tu. So masa tu Ustaz Fatih Nur ada di dalam PAS dan menjadi orang yang full time dalam PAS. So menyebabkan nama beliau cepat naik. So sebab dia ada banyak masa di dalam PAS. Dan dalam tempoh pergantungan itu tak silap saya 2 tahun kena macam tu. Tiba-tiba Ustaz Fatih Nur hantar surat tuntutan di mahkamah meminta agar pemecatan beliau oleh UTM itu sebenarnya tidak sah di sudut undang-undang. Pemecatan beliau oleh UTM itu tidak sah di sudut undang-undang. So Ustaz Fatih Nur mencabar pemecatan beliau itu dan bawa kes itu ke mahkamah. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, 2 tahun lepas tu tak silap saya, kalau bukan setahun 2 tahun, UTM mahkamah memutuskan betul memang pemecatan UTM kepada Ustaz Fatih Nur itu tidak sah. Maka UTM diarahkan oleh mahkamah untuk ambil balik Ustaz Fatih Nur, masuk balik mengajar dalam UTM. Tuan-tuan dapat gambaran tak? Zaman itu betapa hebatnya sistem kehakiman negara. Okay. Tuan-tuan dapat bayangkan tak? Zaman itu betapa clean sistem kehakiman negara, sistem mahkamah negara. Sistem kehakiman negara mengalami krisis dalam tahun 1988. Itu saya akan ceritakan untuk next punya konti Ibn Rijal. Saya akan ceritakan tentang sistem permulaan kepada era keruntuhan sistem kehakiman negara yang bermula dalam tahun 88. Yang keterlibatan masa tu Dr. Mahathir Mohamad dan juga peristiwa pemecatan Tun Saleh Abbas Allahyarham. Saya akan cerita yang tu nanti. Okay? Tuan-tuan simpan. So, sebelum itu, kehakiman cukup dahsyat di Malaysia. Menteri kalau ada masalah, kalau ada rasuah, memang akan dihumban ke penjara. Sebutkan nama kan, menteri yang ada kes memang akan dihumban. Dan memang ada yang ada kes juga sebelum tu pun. Tapi maksudnya, kalau ada kes, akan dihumban. Akan didakwa. Okay? Walaupun tidaklah sepower mana, tetapi power lah compared as today. Nak banding dengan hari ni, power lah. Okay? Baik. So, Ustaz Fatih Nur diperintahkan oleh mahkamah untuk kembali berkhidmat dalam UTM. Dan yang seronok dia, UTM diarahkan untuk bayar balik tunggakan gaji 2 tahun yang Ustaz Fatih Nur tak berkhidmat itu kena bagi balik. So bayangkan duit
Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan pada Ustaz Fatino ibarat 2 tahun itu adalah 2 tahun percutian. Beliau cuti tak perlu pergi ke UTM dan beliau ada banyak masa untuk menyantuni ahli-ahli PAS untuk membantu perjuangan PAS di peringkat pusat. Kemudian selepas 2 tahun menanggung ujian itu, dia dapat balik tunggakan gaji selama 2 tahun sebagai seorang pensyarah. Tuan boleh bayangkan banyak mana. Dan ibarat 2 tahun itu Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan cuti untuk beliau untuk terlibat dalam perjuangan Islam. So, kumaha tuan-tuan. So, ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah telah rancangkan kepada kita, hebatlah, hebat. Hebat. Bagi saya memang hebatlah perancangan itu. Bayangkan Ustaz Fatino dapat balik duit tersebut selama 2 tahun yang beliau tidak berkhidmat itu. Dan dapat balik gaji. Meskipun beliau tidak berkhidmat. So, satu-satu. Bila saya baca tu, saya macam Allah Akbar, hebat. Baik. Bila kembali berkhidmat di UTM, Ustaz, dan ketika itu telah ada akta yang melarang keterlibatan para academician, para pelajar keluar AUKU tu, maka Ustaz Fatino dah rasa macam dia dah tak ada hati dah. Sebab hati dia dah dipasak kukuh dalam perjuangan PAS. Maka beliau hantar surat letak jawatan. Tapi PAS tidak pernah menyuruh para ahli mereka untuk meletak jawatan. Tidak pernah. Tetapi ini adalah willing daripada Allahyarham Ustaz Fatino sendiri untuk meletak jawatan dan memfokuskan kepada urusan dalaman PAS. Itu Ustaz Fatino. Okey, setakat tu clear. Saya nak sambung lagi. Antara sifat Allahyarham Ustaz Fatino yang agak rare lagi, yang saya boleh ceritakan, kehebatan orang kata beliau, yang saya pernah ceritakan sebelum ni, beliau suka pakai songkok. Selain daripada kepiah, beliau suka pakai songkok. Dan masa tu ada orang-orang PAS di bawah-bawah ni suka macam surah-surah kecil, tak puas hati. Kenapa Ustaz Fatino pakai songkok? Memang kita kena nafikan, sebahagian orang PAS di bawah-bawah ni memang dia suka bercakap-cakap macam tu. So, Ustaz Fatino memang pakai songkok. Kebanyakan di antara dalam masanya lah, tapi ada masanya dia pakai kepiah. Tapi masa tu orang PAS tak pakai langsung songkok. Tu poin saya. Masa tu orang PAS tak pakai tulis songkok. Pakai kepiah putih. Tapi Ustaz Fatino pakai songkok. Dia pakai kepiah putih juga, tapi dia pakai juga songkok. So, orang PAS tak suka. So, masa tu Ustaz Fatino bertegas mengatakan songkok orang Melayu punya, bukan orang UMNO punya. Kalau orang PAS tak mau pakai songkok, lama-kelamaan orang akan mengatakan songkok itu hak UMNO, kepiah putih itu hak PAS. Orang UMNO tak akan pakai kepiah putih dan orang PAS tidak akan pakai songkok. Ketegasan beliau masa tu. Maksudnya secara tak langsung Ustaz Fatino mendidik, mentarbih orang PAS agar jangan tertutup sangat. Era Ustaz Fatino lah yang PAS paling terbuka sekali. Okey. So macam tu. Kemudian satu lagi era masa Datuk Seri Anwar Ibrahim ditahan. Anwar Ibrahim kan masa tu dia Timbalan Perdana Menteri. So UMNO, so musuh PAS lah masa tu. Tapi ketika mana beliau ditahan, Ustaz Fatino seorang diri pergi ke rumah beliau. Ini disebut dalam buku Fadil Nur, Dia Sahabat Dia Teman, oleh Ustaz Subki Latif. Mengatakan masa Anwar Ibrahim kena tahan tu, Ustaz Fatino seorang-seorang tanpa habaq dekat siapa-siapa, hatta isteri arwah pun tak tahu, Ustaz Fatino terus pergi ke rumah Anwar Ibrahim untuk berjumpa dengan Anwar Ibrahim. Masa tu dalam kecoh lah isu Anwar Ibrahim kena pecat ni, nak kena tahan dengan masa tu Black September cerita masa tu kan. Orang nak main. Ustaz Fatino pergi untuk support, bukan sebagai musuh politik, tapi sebagai sahabat karib, sebagai teman setia, sebagai adik-beradik. Sebab mereka dua ni sangat rapat dulu. Dan masa tu Ustaz Fatino tak bagi tahu kat siapa-siapa. Ustaz Subki Latif sebut, siapa pun tak tahu harta pimpinan-pimpinan PAS masa tu duk cari Ustaz Fatino. Pasal dia pun duk syok, Ustaz Fatino mesti akan pergi cari Anwar Ibrahim. Mesti akan pergi cari. Ustaz Fatino tak berhubung dengan PAS, hatta tak beritahu kat isteri dia. Bahkan Ustaz Subki Latif menceritakan, saya dapat tak banyak panggilan telefon tanya kepada saya, Presiden pergi mana? Presiden pergi mana ni? Ada presiden sangkut dengan Anwar tak? Ada pergi cari Anwar tak? Ustaz Subki Latif kata, saya pun tak tahu. Tapi rupanya memang benar. Ustaz Fatino pergi jumpa Anwar. Sebab ketika Anwar dalam era itu, dia sangat memerlukan support daripada kawan-kawan lama dah dalam ABIM. Perjuangan yang lama dengan beliau. Yang sama-sama turun ke Baling dulu ni. So kawan-kawan lama dah. Ketika mana orang-orang UMNO yang bersama dengan Anwar, ketika mana Anwar kaya, meninggalkan beliau. Orang-orang yang bersama dengan Anwar ketika Anwar susah dahulu dalam ABIM, dalam Musim Malaya, dalam perjuangan pemuda peringkat awal PKPIM dan sebagainya. So di sinilah Anwar memerlukan mereka. Maka Ustaz Fatino pergi sebab menghulurkan tangan sebagai brother untuk membantu sahabat karib dia ini sebagai sokongan moral kepada Anwar Ibrahim. Dan setelah peristiwa itu tersebar dalam kalangan ahli PAS, orang PAS pun dapat tahu cerita ni. So Ustaz Fatino mengatakan ada kritikan
ada kritikan terhadap presiden lah. Dia pun mengatakan siapa Ustaz Fazlinur boleh pergi macam ni mengkhianati PAS, sanggup pergi duduk dengan UMNO dan sebagainya. Masa tu Ustaz Fazlinur memilih untuk berdiam diri, tak mau jawab. Meskipun peringkat bawahan tu mengatakan kepada beliau. Sampailah tahun 98, 99, berlaku gelombang politik yang mana orang UMNO beramai-ramai masuk PAS. Yalah, ada sebahagiannya yang menubuhkan keadilan. Masa tu parti keadilan lah zaman Izam semua tu. Tapi ini yang orang UMNO yang memilih PAS sebagai ampungan. Bila mana mereka kecewa dengan UMNO, bila mana UMNO menyingkirkan Anwar Ibrahim, so mereka masuk pada PAS. Saya masih ingat ketika itu, walaupun saya budak, saya kata saya membesar dalam PAS masa tu. So kita kecil pun kita ingat peristiwa-peristiwa tu. Okay, pasal yalah adik-beradik kita, pak belakang kita, pak kita ni dalam PAS ni memang kita tahu cerita zaman tu kan. Budak-budak lah dah 5 dah 6 tak tahu cerita-cerita politik ni. Yang pada kita 5 pun tak tahu tu. Acibet tanya anak-anak murid kita. Kita 4, kita 5 tak tahu cerita politik. Kita tak minta politik kepartian, tapi politik yang bersifat pentadbiran. Tanya siapa menteri dulu, siapa menteri ni tak tahu. Masalah juga tu. General knowledge tak tahu. Masalah. Masalah. Kesedaran tentang general knowledge tu tak tahu. Masalah. So, saya nak sambung tadi. Bila berlaku gerombolan orang UMNO masuk PAS, masa tu tagline yang saya masih ingat adalah dulu UMNO sekarang PAS. Masa tu popular zaman tu. Dulu UMNO sekarang PAS. Zaman itu antara tokoh-tokoh yang naik sebagai berceramah petah-petah PAS yang kuat masa tu. Sebelum tu memanglah Mak Sabu. Tapi dalam era itu artis yang berhijrah masuk PAS. Kemudian dalam era itu adalah Ustaz Akhil Hairawah. Masa tu ceramah-ceramah PAS memang dihiasi dengan ceramah yang hebat daripada Ustaz Akhil Hai. Saya masih ingat tagline masa itu dulu UMNO sekarang PAS. So itu adalah tagline yang dibuat oleh orang UMNO ketika mana mereka berhijrah ramai-ramai masuk PAS. Dan masa itulah Ustaz Suki Latif menyebut, Ustaz Fazlinur menyebut, yang mana Ustaz Suki Latif mengatakan saya ada di situ masa tu. Bila mana Ustaz Fazlinur menegur pimpinan-pimpinan bawahan ni dan orang bawahan PAS ni, mengatakan dulu masa saya pergi jumpa Anwar apa kata macam-macam kat saya. Lah hamba tengok orang UMNO berapa ramai masuk PAS. Itu kebijaksanaan yang ada pada beliau, vision yang ada pada beliau. Itu zaman dulu. Bahkan saya berani sahkan sebab saya hidup zaman itu walaupun sebagai seorang budak sekolah rendah, tapi saya mengikuti, saya join, follow ceramah, dengar, pernah rasa memang zaman itu kalau orang kata mengatakan 2 imam itu betul, memang ada. Okay. Dan berlaku di satu tempat, saya tak boleh sebutkan di mana, di Kedah. Masjid sembahyang 2 imam. Bila jemaah PAS bawa cerita ni kepada Ustaz Fazlinur, Ustaz Fazlinur marah. Ustaz Fazlinur kata tak perlu sampai 2 imam. Bayang saja macam biasa. Okay? Itu cerita tu saya ambil pada sumber premier daripada orang dalaman PAS lagi. Yang masih hidup sampai sekarang. Okay? Baik. Itu antara yang Ustaz Fazlinur. Kehebatan beliau, kewibaan beliau. Antara orang yang rapat dengan Ustaz Fazlinur masa tu, seingat saya lah. Orang kata macam dalam istilah PAS ni kita ada istilah macam budak suruhan lah. Bukan budak suruhan pun, macam orang yang berkhidmat dengan Tuan Guru masa tu. Orang yang rapat dengan macam Ustaz Fazlinur, yang rapat dengan beliau ialah Wabi Mahfuz. Mahfuz sangat rapat dengan Ustaz Fazlinur. Di zaman itu, macam kita melihat Husam rapat dengan Allahyarham Tunku Ni Aziz, Mahfuz dengan Ustaz Fazlinur macam tu. So, dia rapat. Okay? Baik. Kemudian tuan-tuan boleh baca berita cerita tentang bila mana Ustaz Fazlinur meninggal dunia dalam tahun 2002. Sakit. Ustaz Fazlinur ni sakit. Kecil manis lama sampai tahap mata dah tak boleh buka. Sakit. Tapi beliau sangat disiplin dengan ubat, tetapi beliau tak boleh pantang makan lah. Sebab menurut Ustaz Suki Latif, beliau sangat meraihkan tetamu. Ahli PAS seluruh Malaysia tahu presiden mereka suka durian. So mereka akan bawa durian. Bila main musim durian, penuh durian dia akan bawa dekat Ustaz Fazlinur. Meskipun dia tahu Ustaz Fazlinur ni ada kecil manis, tapi Ustaz Fazlinur memang hantu durian, so dia akan bawa juga. Itu antara sebab. Tapi Ustaz Fazlinur memang meraihkan, Ustaz Fazlinur akan makan durian. Ustaz Fazlinur suka durian. So, Ustaz Fazlinur meninggal dalam tahun 2002 masa diterbangkan balik menggunakan pesawat khas oleh TUDM. Masa tu zaman Pak Loh. Kita boleh tengokkan di internet ada cerita tentang pilot TUDM menceritakan sepanjang perjalanan pulang daripada Kuala Lumpur, Sungai Besi ke Kedah itu. Saya pergi melawat, Alhamdulillah. Saya pergi melawat kubur Allahyarham Ustaz Fazlinur. Saya pergi dengan sahabat 2-3 orang dekat nak masuk ke rumah Pak Sumit, perkuburan Ustaz Fazlinur di kawasan PAS macam ni lah. Baik. Tuan-tuan, diceritakan oleh pilot tersebut, saya tak pasti cerita ni sebenar atau tak benar, tapi kita dapat sumber itulah. Pilot menyaksikan sendiri bahawasanya awan melindungi pesawat itu daripada Sungai Besi sampai ke Alok Stang kan, sampai di Kedah.
Dan memang jenazah arwah diarak begitu ramai lautan manusia. Masa tu saya ingat masa tu saya masih budak. Kita masa zaman-zaman tu media sosial tak ada, tapi dia lah adik-beradik semua yang lebih-lebih atas ni pakat pi lah kan. Sedih, sedih. Walaupun kita tidak tahu erti kehilangan itu apa, zaman tu kita masih budak, tapi kita rasa tau. Sebab kita membesar dengan ceramah-ceramah beliau. Bila turun ke sini, masa tu Tasik Kelugok, masa tu dulu ni di Lah Yue, di kawasan Maybank ni memang ceramah PAS ni banyak lah. Mak Sabu, Ustaz Fadinov, Ustaz Arif, Ustaz Arundin, Ustaz Kirhai. So kita membesar dengan suasana itu, kita sonok. Sebab mak ayah pergi tengok ceramah, kita dekat main ciligan kan, di bawah ni, di ronda-ronda, itu seronok membesar. So, bila kehilangan itu kita rasa juga sedikit sebanyak. Kita rasa, walaupun kita budak-budak, kita rasa kehilangan tu. Itu yang manisnya PAS ni dulu tau. Dia rasa macam ukhuwah itu dia ada. Dengan ikatan dengan usrahnya, dengan tamrinya. Memang kita rasa ukhuwah itu sangat jaga lah. Okay. So itu contoh Ustaz Fadinov, kehilangan beliau yang sangat dirasai. Okay. Sangat, tak tahu nak abang, sedih kan. Satu orang tokoh yang gemilang. Satu ketika saya ingat Pak Nasir Indonesia pernah menasihatkan Ustaz Fadinov untuk tarik Anwar Ibrahim masuk PAS. Masa tu bila tokoh yang disegani Dewan Penyokong Cina kepada Dewan Penyokong Cina, penyokong PAS pun zaman itu hebat. Beliau membuka minda banyak, membuka ruang. Dan beliau naik ketika dalam keadaan PAS masa tu tengah bergaduh, tengah huru-hara, tengah perbalahan masa tu era-era Ustaz Seri Muda Allahyarham. Ialah sebelumnya Ustaz Yusuf Rawa, Tuan Guru. Tapi zaman itu tu PAS berpecah dengan berjasa Datuk Nasir masa tu. Sangat dahsyatlah perjuangan itu. PAS, Parti Islam Se-Malaysia, ataupun nama asalnya adalah Parti Ulama Se-Malaysia. Kemudian semasa tahun 53 ditukarkan kepada Parti Islam Se-Malaysia. Baik. Okey, kita nak mulakan. PAS ini telah ditubuhkan dalam tahun 1951. Bulan 11 masa tu, 24 November. Tapi ada sumber lain mengatakan awal lagi, tapi tahun 51 juga. Okey. Tapi saya nak bawa perbincangan tentang PAS ni di lagi awal tuan-tuan. Okey, baik. Macam ni. Parti Melayu pertama ditubuhkan bukan UMNO. UMNO tahun 46 tak silap saya. Parti Melayu pertama yang berorientasikan tentang perjuangan kemerdekaan ini adalah Parti Ibrahim Yaakob, KMM, Kesatuan Melayu Muda. Kesatuan Melayu Muda ditubuhkan dalam tahun 1937, lagi awal. Kesatuan Melayu Muda ditubuhkan dalam tahun 1937. Kesatuan Melayu Muda. Itu antara yang awal sekali lah yang dah ada kesedaran tentang perjuangan, perlunya orang Melayu untuk bersatu, membentuk gagasan kemerdekaan, perjuangan. Tak perlu lagi kita bergantung kepada orang putih. Kesedaran itu telah dimulakan lagi lebih awal dalam gerakan, dalam kumpulan Kesatuan Melayu Muda. Masa tu, tahun 37 lagi telah diadakan. Okay. Baik. Itu orang Melayu. Ini bertaskan orang Melayu. Saya menyebutkan tentang KMM, Kesatuan Melayu Muda. Bukan PKM. PKM Parti Komunis Malaya itu tahun lain. Ini KMM, Kesatuan Melayu Muda, tahun 37 lagi telah ditubuhkan. Kemudian seterusnya, antara kekuatan orang Melayu yang lain juga yang lebih awal daripada UMNO, nama ni adalah PKMM. Okay. Parti Kebangsaan Melayu Malaya. PKMM ditubuhkan dalam tahun 1945. Okay. PKMM ditubuhkan di dalam tahun 1945. Nampak nampak? 37, 45. UMNO tahun 46. Okay. Awal lagi. Okay. PKMM. Parti Kebangsaan Melayu Malaya kan. Tahun 45 ditubuhkan. Awal. Okay. Era itu siapa tak kenal? Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Yang juga merupakan Presiden PAS yang ketiga. Tapi kita tak masuk PAS lagi. Kita nak masuk ni dulu. Okay, tuan-tuan follow saya nak contoh ikut timeline berdasarkan pembacaan dan pengetahuan saya. Saya mungkin salah. Kalau saya salah, betul kalau saya di sini saya tidak ada masalah. Sebab saya tidak pandai semua dan saya tidak ingat semua. Ini sekadar pembacaan yang saya ingat lupa lah. Okay. Baik. So KMM ditubuhkan tahun 37. Kemudian PKMM tahun 1945 ditubuhkan.
Di dalam PKMM itu, Dr. Burhanuddin Hilmi adalah orang yang pertama yang mencetuskan idea kemerdekaan. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. So, beliau satu orang tokoh yang disebutkan mampu bertutur 7 bahasa, yang pandai bahasa barat, bahasa orang putih, pandai akademik, pandai perubatan homeopati, pandai juga agama, pandai bahasa Arab, pandai bahasa Perancis. Ini Dr. Burhanuddin Hilmi, satu permata Melayu yang gemilang. Namun beliau pernah ditahan di bawah ISA ketika mana beliau berada sebagai Presiden PAS. Itu kita akan cerita lagi. Inilah tokoh yang gemilang Melayu yang bagi saya permata umat Melayu yang tersia oleh bangsanya sendiri. Sekarang beliau sudah tidak ada, kita boleh mendendangkan nama beliau. Tetapi sumbangan, jaksa, bakti, pemikiran, idea beliau cukup besar. Kalaulah hari ini kita memuja Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan pemikiran beliau yang sangat power, bagi saya pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad hebat. Tetapi nak dibandingkan dengan idea dan pemikiran yang ada pada Dr. Burhanuddin Hilmi tak tercapai oleh beliau. Bagaimana dalam era itu beliau telah memikirkan tentang kesedaran keperluan Melayu itu berparti, bercakap tentang kemerdekaan, tidak perlu lagi bergantung pada British, kesetiaan kepada agama, perlunya dukungan para ulama. Itu apa nama ni yang ada pada Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. So, daripada gagasan beliau lah PKMM tersebut, mereka PKMM menubuhkan ataupun sayap yang duduk dalam PKMM masa itu adalah MATA, Majlis Tertinggi Agama Malaya. MATA, MATA, MATA. MATA ni adalah singkatan kepada Majlis Agama Tertinggi Malaya. Kan Majlis Tertinggi Agama Malaya, tapi MATA lah. Mungkin Majlis Agama Tertinggi Malaya, MATA. MATA ni ditubuhkan dalam tahun 1947. MATA ni dia bukan parti, dia sebuah sayap yang di bawah PKMM. Betul ni? PKMM ditubuhkan tahun 45. Okay. Kemudian PKMM merasakan kita tak boleh survive alone. Untuk orang Melayu ni bangkit menuntut kemerdekaan, kita perlukan dukungan para ulama. Sebab orang Melayu sangat menghormati dan respect para ulama. So kita perlu menyantuni para ulama. So kita memerlukan keterlibatan para ulama. So ketika itu mereka menubuhkan MATA, Majlis Agama Tertinggi Malaya, dalam tahun 47. Dan daripada sayap MATA itulah, MATA menerbitkan sebuah parti yang lain yang ada ikatan di bawah PKMM yang disebut sebagai Hizbul Muslimin, Parti Islam. Hizbul Muslimin ditubuhkan dalam tahun 48. Ya? Hizbul Muslimin ditubuhkan dalam tahun 48. Hasil daripada sayap MATA, yang mana MATA ini terbit daripada PKMM. So itu terkaitannya. So dalam tahun 48, PKMM Hizbul Muslimin ditubuhkan di Gunung Semanggui, yang menjadi pengurusi awal, presiden awalnya masa itu adalah tak lain dan tak bukan Allahyarham Tuan Guru Ustaz Abu Bakar Bakir di Gunung Semanggui. Pada Mani Mahat Ihya Al-Sharif masa tu. So ditubuhkan Hizbul Muslimin. Dan dalam tahun 48 itu juga, dalam tahun 48 itulah yang saya sebutkan dalam siri Konti Ibn Rijal, siri yang pertama sebelum ni, saya mengatakan berlaku penggabungan antara disebut sebagai AMCJA dengan Putera, iaitu All Malayan Council Joint Action dengan Putera membentuk gerakan-gerakan haluan kiri ini, iaitu PKMM, Hizbul Muslimin, MIC dah masa tu. Dan di bawah sayap-sayap PKMM ni lah keluar dengan Awas, dengan API, dengan Sedar semua tu. Gelombang rakyat terbit dalam era tahun 48 masa tu. So ini era awalnya. Namun, dengan adanya UMNO tahun 46, mereka mengikuti jalan yang lain, tidak bersama-sama dengan haluan yang dibawa oleh Dr. Burhanuddin Hilmi. UMNO mengikuti jalan yang lain. So, lebih dekat dengan British. Akhirnya, tahun 48 itu, British mengisytiharkan darurat, dari cerita sebelum ni, dan menyebabkan semua parti haluan kiri ini diharamkan. Diharamkan. So, termasuklah PKM, KMM, PKMM, Awas, API, Hizbul Muslimin juga turut diharamkan. Tahun 48, dalam era darurat, Putera, Pusat Tenaga Rakyat, bergabung dengan AMCJA. All Malayan Council Joint Action. AMCJA dengan Putera ini membentuk, itulah yang saya katakan tadi tu, senarai list of Malay parties yang bergabung dengan PKM juga, yang membentuk gerakan haluan menempur British
namun UMNO lebih cepat mendapatkan nama mereka, meletakkan nama mereka. Okey. Yang akhirnya menyebabkan parti-parti ini digelar sebagai haluan kiri dan diharamkan tahun 48 oleh British. So saya merasakan perjuangan yang benar era itu adalah perjuangan mereka. Kerana itulah British mengharamkan mereka. Tetapi walau bagaimanapun kata-kata saya ini jangan disalahfahami untuk kita memperkecilkan UMNO. UMNO juga ada sumbangan. Kalau benar UMNO tidak ada sumbangan, mana mungkin rakyat menyokong UMNO. So UMNO juga ada sumbangan. So saya fikir begitulah lebih sesuai. Baik. So 48 habis Hizbul Muslimin. Ustaz Abu Bakar Bakir semua dah tak ada orang. Semua kena tahan. Habis semua ni diharamkan. Termasuk semua tadi lah yang disebut, yang dilabel sebagai haluan kiri itu. Baik. Maka UMNO naik. So UMNO naik. Bila UMNO naik, masa dia ada krisis. Dalam tahun 50-an, ataupun lebih tepat dalam tahun 50, UMNO ada sedikit masalah. Bukan as a whole UMNO, tetapi sayap daripada UMNO ini ada sedikit problem. Iaitu sayap agama dan pendidikan. Masa tu biro yang memegang portfolio agama adalah disebut sebagai Biro Agama dan Pendidikan. Ustaz Haji Fuad masa tu. Ataupun nama penuhnya Ustaz Haji Fuad Hasan. Okay. So masa tu geng-geng dalam UMNO yang jadi jawatan kuasa Biro Agama dan Pendidikan, iaitu Allahyarham Ustaz Haji Fuad Hasan sebagai pengurusinya. Tadi ada sahabat tanya tentang Ayah Pak Allah. Yes, Ayah Pak Allah salah seorang setiausahanya, iaitu Datuk Ahmad Badawi. So mereka ini merasakan seolah-olah mereka ini terpencil dalam UMNO. Mereka merasakan seolah-olah mereka ini tidak ada kuasa dalam UMNO. Mereka tidak ada pengaruh yang besar dalam UMNO. Ketika itu, sebab UMNO ini peringkat itu adalah parti yang didiami oleh golongan-golongan bangsawan Melayu. Yang biasa kalau di rumah ada bir tu biasa kan. Jadi ulama-ulama dalam UMNO ni merasakan macam nasihat kita tak didengari, pandangan kita diberikan pandangan sebelah mata, kita bercakap orang tak mau dengar, kita ni macam anak tiri dalam UMNO. Ini antara yang mencetuskan ini adalah Ustaz Ahmad Fuad Hasan, yang merupakan pengerusi Biro Agama dan Pendidikan dalam UMNO. Okey. Masa tu tahun 50. Masa tu tuan-tuan, gerakan ini dia pecah kepada dua nah. Belah sini, tuan tengok jari saya ni, belah sini Saki Baki Hizbul Muslimin tu cuba memikirkan macam mana kita nak hidupkan semula Hizbul Muslimin tahun 50-an. Okay. Yang belah sini pula geng-geng ulama dalam UMNO merasakan we need to do something on UMNO ni. Kita tak boleh biar UMNO ni masa ni. Nanti kedua-dua ini akan bertembung membentuk Parti Islam Se-Malaysia. Tak lagi. Saya tak sampai situ lagi. Sekarang saya masih lagi di fasa ini, iaitu Hizbul Muslim punya geng-geng di Perak berbincang macam mana kita nak buat ni. Kita nak pastikan agar idea Hizbul Muslimin tidak lenyap. Okay. Di sini pula geng-geng UMNO pula kata kita kena do something sebab agama ni macam tak dipandang berat oleh orang UMNO ni. Okay. So masing-masing tempat lain ni di pantah UMNO ni di pantah Hizbul Muslimin. Okay. Bekas Hizbul Muslimin lah. Hizbul Muslimin dah diharamkan. So dua ni masing-masing merancang. Okay. Nanti mereka akan dipertemukan dalam tahun 51. So kita berhenti, kita pikat sekat tahun 50 dulu. So masa ni tuan-tuan, antara tiga perkara besar yang menjadi pokok yang menyebabkan Biro Agama dan Pendidikan dalam PAS pimpinan Ustaz Allahyarham Ustaz Haji Ahmad Fuad Hasan ini panggil AJK beliau, maksud Ustaz Ahmad Badawi semua ni untuk bincang. Antara tiga perkara pokok yang menjadi keutamaan perbincangan pada masa itu adalah apa? Dengar. Yang pertama adalah isu judi. Yang pertama. Okay. Yang kedua adalah isu kasino. Sama lah isu judi kasino ni. Tapi senang abang. Judi ni peringkat dalaman, peringkat nombor ekor semua ni, kerajaan tak tegas. Lumba kuda dan sebagainya. Kemudian isu kasino. Idea tentang Genting Highland dan sebagainya. Di Gunung Kali masa tu. Okay. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah isu yang sangat besar adalah isu Natrah. Iaitu isu murtad. Terkenal cerita itu, cerita tentang Natrah yang murtad. Itu pun tidak kerajaan pemerintah masa tu ambil enteng masa tu. Ambil enteng. Memang kita merdeka tahun 57. Tetapi sebelum tu kan sudah ada Persekutuan Tanah Melayu. Persediaan kepada kemerdekaan. So masa tu telah ada jasa yang untuk memerintah Melayu ini, meskipun masa tu belum merdeka secara absolut, tetapi masa tu pemerintahan telah ada Melayu. Okay. So maksudnya kita boleh bertindak lah masa tu. Sebab tu tiga perkara besar ini menyebabkan orang-orang daripada Biro Agama dan Pendidikan dalam PAS
iaitu Ustaz Haji Ahmad Fuad Hassan, Ustaz Ahmad Badawi, panggil mesyuarat untuk kita bincang. Untuk kita bincang benda ni. Lepas tu tuan-tuan, so geng-geng UMNO masa ni, dia kata kita kena do something. Kita tak boleh biar. Apa kita nak jawab depan Allah nanti bila mana kita sebagai kerajaan, kita membiarkan isu kasino, isu judi, isu arak, isu murtad ini dibiarkan begitu saja. Sedangkan pemimpin-pemimpin sibuk untuk orang kata apa, membina kekayaan di sebuah negara baru ini. Maka masa tu apa nama ni yang saya ingat lah. Okay. Apa nama ni, mereka pakat ramai-ramai geng-geng jurukuasa Biro Agama dan Pendidikan dalam UMNO ni, mereka main ke Penang. Mereka main ke Penang masa tu, mereka jumpa dengan Allahyarham Tuan Guru Ustaz Abdullah Fahim. Tuan Guru Ustaz Abdullah Fahim, iaitu ayah kepada Datuk Ahmad Badawi. Pertemuan itu berbincang, minta pandangan. Masa tu tak silap saya, Ustaz Abdullah Badawi ni mufti Pulau Pinang ataupun telah habis mufti Pulau Pinang. Okay. Apa nama ni, saya tak sure, tapi Allahyarham Tuan Guru Ustaz Abdullah Badawi, Abdullah Fahim merupakan mufti Pulau Pinang dulu. Tapi saya tak pasti masa pertemuan itu masih lagi mufti ataupun bukan. Tapi pimpinan UMNO dalam kalangan ulama ini datang ke Pulau Pinang untuk bertemu dengan Tuan Guru Ustaz Abdullah Fahim, apa nama ni, untuk bertanyakan pendapat. Apa kita patut buat. Ini yang menarik percakapan ini, nak jadi panjang. So masa itulah Allahyarham Tuan Guru Ustaz Abdullah Fahim mengarahkan anak beliau, Datuk Ahmad Badawi, untuk menulis satu orang kata macam sumpah setia, ikrar ataupun orang kata apa, manifestasi para ulama dalam UMNO untuk bangkit menggempur bangsawan-bangsawan dalam UMNO ini. So dokumen itu masih ada, boleh dibaca, boleh dicari di perpustakaan universiti, yang disebut sebagai Manifesto Badawi. Anak beliau, Datuk Ahmad Badawi yang menulisnya. Itu Manifesto Badawi tertulis dalam tahun 1951. Hasil pertemuan di antara ulama-ulama UMNO dengan Allahyarham Tuan Guru Ustaz Abdullah Fahim di DMW, Dairatul Ma'arifah Wataniyah Palamatah. Sampai sekarang masih ada. Okay. Dalam era itu, di situ. Okay. Meminta pandangan kan. Meminta pandangan Tuan Guru itulah yang berlaku. Sehingga tercetusnya Manifesto Badawi itu 1951. Para orang UMNO, para kalangan ulama adalah UMNO menyuarakan ketidakpuasan hati mereka, ikrar mereka, semangat mereka. So meanwhile di Perak ni, di Gunung Semanggi, geng-geng Hizbul Muslimin juga mengetahui cerita tentang pergolakan dalam UMNO ni. Okay. Dengar cerita tentang geng-geng ulama dalam UMNO ni terabai. Maka nampak pada era inilah pertemuan diadakan antara dua sayap ini. Sayap Hizbul Muslimin dan sayap UMNO dalam kalangan ulama. So mereka membentuk sebuah parti ataupun persatuan, masa tu bukan parti lagi, disebut sebagai Persatuan Ulama Semalaya. Persatuan Ulama Semalaya, betul. Okay. Persatuan Ulama Semalaya, yang kemudiannya ditukarkan dalam tahun 1951 sebut tadi tu, bulan November, 24 November 1951 ditukarkan kepada Parti Islam Semalaya. Kemudian apa nama ni, Parti Islam didaftarkan sebagai sebuah parti sebelum merdeka lah. Okay. Bila diiktiraf sebagai Parti Islam Semalaya ni, kemudian presiden pertama ataupun masa tu disebut sebagai Yang di-Pertuan Agong. Dalam PAS masa tu disebut sebagai Yang di-Pertuan Agong. PAS yang pertama masa tu adalah tak lain dan tak bukan, diperserahkan kepada bekas pengurusi UMNO, pengurusi Biro Agama UMNO, iaitu Allahyarham Tuan Guru Tuan Haji Ahmad Fuad Hassan. So apa nama ni, Tuan Guru Haji Ahmad Fuad Hassan lah yang menjadi Yang di-Pertuan Agong PAS yang pertama. Dan terasasnya PAS itu di Pulau Pinang, didaftarkan di Pulau Pinang kerana mesyuarat itu berlangsung dekat apa nama ni, di Bagan Tuan Kecil. Kalau orang Penang, orang Bagan di sini tahu, Bagan Tuan Kecil di Bagan, di Batuus, mengasaskan parti PAS. Dan juga parti PAS itu sampai hari ini kalau kita buka dalam dokumen dalam pendaftar pertubuhan, nombor pendaftaran PAS adalah 733, iaitu Pulau Pinang. Okey, PAS lahir di Pulau Pinang. Okey. PAS lahir di Pulau Pinang, nombor pendaftaran PAS 733, yang tercetusnya ID ini di Bagan Lebai Tahir.
Bagan Tuan Kecil, di Pulau Pinang, di Batu Bos. Allahyarham Tuan Guru Ustaz Yusof Rawa, beliau buang perkataan agung itu. Jadi yang dipetua saja. Sampai tahun 2002, sebelum kemeninggalan Allahyarham Tuan Guru Ustaz Fatih Nur, ditukarkan kepada Presiden. Lepas tu, sebelum, kan pilihan raya pertama berlaku tahun 55. Tuan tahu kan pilihan raya Nasional Kebangsaan, PRU ni kan, tahun 55. Masa PAS nak bergerak ke arah pilihan raya tu, ceritanya menarik ni. Bila PAS nak bergerak ke arah pilihan raya tu, masa tu mereka ada sedikit masalah. Sedikit masalah dengan Allahyarham Tuan Guru Haji Mat Fuad ni. Sebab Tuan Guru Haji Mat Fuad Hasan ni, beliau masih ada mentaliti UMNO. Sebab beliau bekas UMNO. Meskipun beliau seorang ulama, tetapi sifat UMNO itu masih ada. Sifat UMNO itu masih ada berbekas di hati Allahyarham Tuan Guru Ustaz Ahmad Fuad Hasan ni. Tapi tak ada lah teruk sangat. Tapi masa tu ada. Bukanlah UMNO sangat. Macam mana saya nak kata? Macam ni, Ustaz Ahmad Fuad ni, Allahyarham ni, beliau ni sahabat karib dengan Datuk On. Masa tu Datuk On keluar UMNO. Datuk On membentuk parti negara. Tuan-tuan tahu benda tu kan? Jadi, orientasi Ustaz Ahmad Fuad masa tu nak bawa PAS searah seolah-olah nak jadi macam the second UMNO. Macam tu. Ataupun senang abang parti negara lah. So masa tu menjadi krisis dalam kalangan orang bawahan PAS itu, dalam kalangan ulama masa tu. So menyebabkan Ustaz Ahmad Fuad agak sedikit kecewa dan Ustaz Ahmad Fuad meletakkan jawatan beliau dalam tahun 1953. Ustaz Ahmad Fuad letak jawatan sebagai yang di-Pertua Agong PAS dalam tahun 1953 dan Ustaz Ahmad Fuad Hasan join dengan Datuk On dalam Parti Negara dalam pilihan raya pertama tu. Baik. Jadi masa ni berlaku para ulama jawatan kuasa PAS Pusat berbincang nak lantik siapa. Masa tu mereka lantik Dr. Haji Abbas Ilyas. Dr. Haji Abbas Ilyas ke? Saya tak ingat bin apa. Tapi Dr. Haji Abbas. Dr. Haji Abbas ni doktor. Tetapi beliau pakar tentang agama. Semasa Dr. Haji Abbas dilantik tu, Dr. Haji Abbas tak ada di Malaysia. Dr. Haji Abbas ikut rombongan tabung haji di Mekah. Pasal beliau menjadi petugas rawatan. Ini contoh ni bukan saya reka, saya ambil dekat Allahyarham Ustaz Subki Latif, wartawan lama dalam Harakah. Dr. Haji Abbas terima jawatan tu, tapi beliau masa tu di Mekah. So, Dr. Haji Abbas Ilyas ni tak lama. Dr. Haji Abbas tak lama. Sebab Dr. Haji Abbas kata dia nak kena menumpukan kepada hospital, klinik dia dan sebagainya. So, Dr. Haji Abbas tak lama memimpin PAS. Tak lama pun. Tetapi Dr. Haji Abbas, walaupun dia tak lama, tetapi Dr. Haji Abbas berjasa besar kepada PAS sebab Dr. Haji Abbas lah yang mendaftarkan PAS dalam tahun 53 sebagai sebuah pertubuhan. Dia lah yang bawa PAS. Kita duduk sembang kat kampung saja tak guna. Kita duduk pumpang-pumpang kat masjid saja tak guna. Jom kita turun ke medan, kita lawan. Itu nampak tak pengaruh orang profesional bila dia duduk dalam sebuah jemaah Islam. So, dia bawa PAS dan mendaftarkan PAS sebagai sebuah pertubuhan untuk bertanding secara sah dalam pilihan raya. So, siapa yang bawa agenda ini adalah Dr. Haji Abbas. Meskipun beliau dalam PAS sebagai presiden tak lama pun, sebagai Di-Pertua Agong. Baik. So, habis era Dr. Haji Abbas, para ulama, golongan agama dalam PAS dah mula boleh nampak dah kelebihan bila kita ada orang profesional ini. Maka, yang dilantik seterusnya sebagai yang di-Pertua Agong yang ketiga adalah tak lain dan tak bukan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Maka Dr. Burhanuddin Al-Hilmi naik dalam tahun 56. Selepas kekalahan PAS dalam pilihan raya yang pertama tahun 55. Dalam pilihan raya yang pertama, semua ada 52 kerusi yang dipertandingkan. Dalam 52 kerusi itu, perikatan bertanding semua. Perikatan kalah satu. Perikatan menang 51 kerusi. Satu yang kalah itu PAS menang. Di mana PAS menang? Di Krian. Krian di mana? Perak. Saya tak pasti sekarang Krian adalah sebuah parlimen atau apa. Saya tak pasti. Krian adalah parlimen yang dimenangi oleh PAS dalam pilihan raya pertama tahun 55 itu. So tahun 55, PAS tak bertanding semua. PAS bertanding 11 kerusi je. PAS bertanding 11 kerusi sahaja dan PAS menang satu di Krian. Okey lah kira kan.
UMNO tadi 52. Kalah satu, menang 51. Bukan UMNO, Perikatan. So, itu cerita dia. Okay. PAH bertanding sebelah, PAH menang satu. UMNO bertanding 52, UMNO kalah satu. Baik. So, maka langsunglah, berkembanglah PAH semua ni. No. Saya ingat ceramah Ustaz Fadil Nur di YouTube kita boleh tengok ada. Ustaz Fadil Nur kata adalah orang UMNO ni marah kat kita. Katanya sebab lambang bulan dan bintang tu menyebabkan orang keliru. Sama ada kalau siapa yang tak pilih PAH tu seolah-olah macam tak pilih Islam. Sebab bulan dan bintang tu lambang di masjid. Diperharamkan bulan dan bintang. Ustaz Fadil Nur kata, tak apa, kita okey. Kita ganti dengan bulan mengambang. Lagi besar. Dia cakap relax. Dia tak ada maki, dia tak ada, tak ada. Tak apa, dia pun tak bagi bulan dan bintang, tak apa kita buang. Kita ganti dengan bulan mengambang. Lagi besar. Dia kata lagu tu ada dia. Saya cakap, subhanallah, Ustaz Fadil Nur. Hebat beliau. Baik. Orang kata apa, dia punya hikmah tu seronok. Okay? Baik. So, maka tuan-tuan, apa nama ni, Ustaz, apa nama ni, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Dr. Burhanuddin Hilmi. So, semasa Dr. Burhanuddin Hilmi jadi presiden, beliau kena tahanan ISA. Masa tu, Datuk Asri Muda menggantikan Dr. Burhanuddin Hilmi sebagai pemangku SAT. Kemudian Dr. Burhanuddin Hilmi sambung balik. Kemudian habis, naiklah apa namanya Datuk Asri Muda. Dalam era itu, berlakulah peristiwa 13 Mei tahun 69. Nampak? Semua ni berkaitan dengan politik Malaysia. So, ni saya cerita secara ringkas. Berlakulah 13 Mei dalam tahun 69 kan. Dan menyebabkan memerlukan kepada idea untuk penyatuan orang Melayu. Zaman itu, selepas pada era itu, zaman Tun Abdul Razak, ayah Datuk Seri Najib. So, datanglah idea untuk menyatukan antara PAS dengan UMNO. Era itu. So, dalam pilihan negeri tahun 59, sebelum tu pilihan negeri tahun 59, PAS berjaya dapat Terengganu dan Kelantan. So, kemah lah. Tetapi dalam tahun 61, kerajaan PAS di Terengganu telah runtuh. Kalau tanya dalam orang PAS, dia berkata permainan UMNO lah. Kalau tanya orang UMNO, dia berkata PAS sendiri yang lemah. Saya tak mau komen kedua-duanya. Tapi tahun 61, kerajaan PAS di Terengganu runtuh. Masa tu mereka kena berhadapan dengan geng-geng UMNO, pemuda-pemuda UMNO yang disebut sebagai pemuda Tahalasak. Pimpinan Datuk Harun Idris, pimpinan Tun Dr. Ismail, masa tu bukan Tun lah, Dr. Ismail, Datuk Harun Idris. Ini geng-geng pemuda Tahalasak dalam UMNO masa tu. Di Terengganu mereka menggempur. Tahun 61, kerajaan PAS Terengganu telah musnah. Hanya sempat mengetah 2 tahun sahaja. Okay. Tapi kerajaan PAS di Kelantan bertahan sampai tahun 77. Itu pun kerana darurat yang diisytiharkan di Kelantan. Saya akan ceritakan sekali lagi. So, 13 Mei. So, maka tahun 73, PAS dipelawar untuk join UMNO. Okay. Tahun 73, PAS dipelawar join UMNO. Masa tu, wakil UMNO adalah Tun Razak. Wakil PAS adalah Presiden masa tu, Datuk Asri Muda. Join UMNO. Dan pada tahun 74, mereka membentuklah Barisan Nasional. Terbentuk dalam tahun 1974. Yang mana idea Barisan Nasional itu dikemukakan oleh Datuk Asri Muda. So, menyebabkan masa tu kuat. Dan PAS menang di Kelantan. Kuat. Lepas tu tuan-tuan, sampai tahun pilihan raya, saya tak ingat tahun bila, PAS menang di Kelantan. Tetapi masalahnya bila PAS menang di Kelantan sebagai sebuah barisan nasional, PAS dalam barisan nasional menang di Kelantan, masa tu geng-geng UMNO ni depa tak mau Datuk Asri Muda, depa nak Datuk Datuk Mat Nasir. Datuk Mat Nasir jadi Menteri Besar. Zaman tu. Tahun 76 macam tu kan. Tak silap. Sebenarnya tahun 72, 74 saya ingat. Tapi zaman tu dah berlaku perpecahan. Bila mana macam ni tau. Minta maaf orang UMNO. Tapi masa tu jadi perpecahan bila mana orang UMNO ni dia merasakan dia nak menentukan siapa layak jadi menteri dalam kerajaan PAS di Kelantan. Meskipun PAS dominan di Kelantan, tapi sebab PAS bahagian daripada Barisan Nasional, so orang UMNO merasakan kami ada hak untuk menentukan siapa jadi menteri besar. Maka
masa tahun 76 ni dia ada isu dah lah masa ni bila UMNO nak apa nama Datuk Mat Nasir, kemudian orang PAS pun tak apa setuju dan sebagainya. Akhirnya diistilahkan darurat di Kelantan tahun 77 masa tu. Apa nama ni, kemudian apa nama Datuk Mat Nasir ni buka parti baru tahun 78. Itu yang disebut sebagai berjasa tu. Berjasa tu berlaku dalam tahun 78. Itu serpihan keluar mendapat parti berjasa itu adalah Datuk Mat Nasir. Okay. 78. Yang mana berjasa ni pula digabung dengan UMNO. Saya tak tahu nama dia apa-apa. Okey, bekerjasama dengan UMNO membentuk kerajaan dan merampas Kelantan, merampas Kelantan daripada PAS. So, hilanglah PAS di Kelantan tahun 77. Kerana gabungan di antara berjasa iaitu pimpinan Datuk Mat Nasir dengan geng-geng UMNO. So habislah PAS di Kelantan tahun 77. Masa tu isu darurat lah, mereka istilahkan darurat, kerajaan persekutuan yang memerintah Kelantan pada masa tu. Masa tu era itu Ustaz Fatino ada dalam era itu. Ustaz Fatino melihat bagaimana perpecahan dalam PAS yang berlaku pada era 78 sampai 82. Ini era perpecahan dalam PAS masa tu. Dengan keluar berjasa dan sebagainya itu. Okey, baik. Maka jadi macam tu. Perpecahan 77 sampai 82 lah. Saya boleh ramalkan, saya boleh sebutkan dalam era itulah. Dalam 5 tahun macam tu. Sampai datang Ustaz Tuan Guru Ustaz Yusuf Rawa memperkemaskan semula. Kemudian Tuan Guru Ustaz Yusuf Rawa letak jawatan pasal masalah kesihatan bagi kat Ustaz Fatino tahun 89. Sambung balik, diasaskan kepimpinan ulama. Lepas tu kemah lah. Okay. Tapi tuan-tuan, 77 PAS berpecah. Tahun 87 UMNO berpecah. Geng-geng Tengku Razali Hamzah. Okay. Keluar daripada UMNO, mencabar Mahathir, dan masa tu berlaku krisis. Bila mana dalam pilihan raya Presiden UMNO, pemilihan Presiden UMNO macam tu lah, Tengku Razali Hamzah mencabar keputusan UMNO itu tahun 87. Okay. Kemudian bila dibawa ke mahkamah, ternyata dalam pengundi daftar pemilih presiden itu 78 orang datang daripada cawangan yang tak wujud. So menyebabkan terbatal keputusan kemenangan Tun Dr. Mahathir itu. Tetapi keputusan yang keluar adalah seluruh UMNO diharamkan. Kemudian UMNO membentuk UMNO baru. Tak silap saya, di dalam daftar pertubuhan nama UMNO sekarang adalah UMNO baru. Kalau tak silap saya. Kalau siapa yang memang membaca dokumen-dokumen boleh betulkan saya kalau saya silap. Dalam daftar pertubuhan. Okay, didaftarkan sebagai nama UMNO baru. Pasca 48. Pasca 88. Itu tak apa. Itu saya akan contohkan nanti. Next series, next episode. So semangat 46 inilah yang bergabung dengan PAS. Dalam tahun 89. Yang membentuk Angkatan Perpaduan Ummah. Kita menang di Kelantan. Okay. Dan tahun 90. Bila dah menang di Kelantan. Tahun 90. Allahyarham Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Jadi Menteri Besar. Serta ada tu. Dan kemenangan PAS di Kelantan sampailah ke hari inilah. Okay. Di Terengganu bersilih ganti. Terengganu PAS pernah menang balik dalam orang kata apa, zaman itu zaman reformasi dari tahun 99. PAS kembali dapat Terengganu. Bila mana ramai orang UMNO lompat ke dalam PAS, Parti Keadilan, masa tu menyokong PAS membentuk barisan alternatif, PAS dapat Terengganu balik. Okay, dalam tahun 99. Itu adalah orang kata apa, sedikit sebanyak yang saya boleh ceritakan tentang PAS lah. Kalau nak cerita panjang, dia panjang lagi tu. Cerita tentang apa Datuk Mat Nasir tu pun panjang. Cerita macam mana orang bakar atau lama, tiada lama di Kelantan, darurat di Kelantan itu, bagaimana penganiayaan kepada PAS di Kelantan. Itu yang menyebabkan orang lama dalam PAS sangat tak boleh dengan orang UMNO lama-lama ni. Tapi saya tak mahu lah, tapi nanti dia jadi perbincangan politik. Sebab perbincangan kita pada malam ini adalah perbincangan ilmiah, tak bersifat politik, tak mahu nak merendahkan sesiapa. UMNO juga ada kebaikan, PAS juga ada kebaikan, UMNO juga ada kesilapan, PAS juga ada kesilapan. Begitu juga dengan parti-parti yang lain pun, saya rasa begitu. Okey, jadi saya tak fikir saya nak bawa wacana ini ke dalam lembah politik. Sefaham saya, UMNO yang didaftarkan sekarang ni UMNO baru nama dia. Okey. Mahathir lah orang pertama, tapi Mahathir pernah keluar lah. Tapi menarik lah cerita tu, melibatkan Tun Saleh Abbas, kemudian 5 orang hakim Mahkamah Tinggi tu berlarak pergi dekat parlimen, dihalang, ditutup pintu parlimen. Menarik cerita tu.
Saya akan ceritakan next siri. Okey, Abel, saya harapkan apa perkongsian pada malam ini tak dijadikan ruang untuk mengatakan saya menjulang ataupun merendahkan PAS. Terima kasih, kita jumpa lagi. InsyaAllah. Selamat malam. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan. Saya doakan tuan-tuan, tuan-tuan doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.